Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Malam semalam semasa saya ambil bahagian dalam perbahasan, saya dah menyentuh tentang program transformasi politik dan saya juga menyatakan undang-undang yang telah luput ketinggalan zaman, terutamanya yang melanggar hak asasi manusia, perlu dipindah atau dimansuhkan. Tan Sri Yang di-Pertua salah satu iaitu National Land Code, Kanun Tanah Negara. Ini memperuntukkan kuasa kepada kerajaan untuk merampas tanah pemilik tanah yang gagal atau mempunyai tunggakan cukai tanah. Kuasa yang diperuntukkan di bawah Kanun Tanah Negara ini adalah terlalu luas sehingga mengakibatkan penyalahgunaan peruntukan ini oleh pihak pentadbir. Saya ingin bagikan satu contoh, Tan Sri. Pada tahun 1996, satu projek tambahan laut ke atas Pulau Jawa di Melaka dan dinamakan Pulau Melaka, terasmikan oleh mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir. Di atas tanah ini satu projek pembangunan campuran, iaitu melibatkan pembinaan kedai pejabat, kondominium, apartmen dan lot banglo dirancang dan dibina. Di bawah projek ini seramai 1,386 pembeli telah menantangi perjanjian jual beli. Kesannya pada tahun 1998, projek ini terbengkalai. Pada ketika itu pembinaan fasa 1 projek ini telah siap 90% dan fasa 2 telah siap 65%. Pembeli asal telah mula menjelaskan bayaran balik pinjaman bank secara insuran. Pihak pemaju telah cuba memulihkan projek tersebut beberapa kali tetapi gagal. Akhirnya, Mahkamah Tinggi telah melantik likuidator untuk memulihkan projek tersebut. Selepas penelitian dan pengkiraan diputuskan, tiada sebarang tambahan kos bagi pemulihan projek yang perlu dibayar oleh pembeli asal. Dan Sri Yang di-Pertua, apabila projek pemulihan projek sedang dilaksanakan, Kerajaan Negeri Melaka di bawah UMNO dan Barisan Nasional telah merampas tanah projek tersebut dengan alasan bahawa cukai tanah tidak dijelaskan oleh pemaju asal. Kerajaan Negeri Melaka telah melalui Perbadaan Ketua Menteri CMI untuk menalih-alihkan kerja-kerja pembinaan projek ini. Pada ketika itu, Ketua Menteri Melaka secara umum telah memberikan jaminan bahawa kepentingan dan hak pemberi asal akan dilindungi dan dijaga. Ketua Menteri Melaka terus menyatakan bahawa pemberi terlibat sama ada boleh memilih untuk meneruskan pemberian unit asal mereka atau jika tidak kerana tidak mampu atau tidak berminat lagi dengan unit mereka, kerajaan negeri akan membeli unit mereka. Tambahan, pemberi asal ini akan diberi 1 tahun untuk mereka membuat pilihan atau keputusan. Untuk Yang di-Pertua, kesannya pada 23 hari bulan September ini, pemberi asal menerima surat dari CMI dan pemberi asal ini diberi sehingga 14 hari bulan Oktober ini sahaja untuk membuat keputusan, iaitu mereka berminat untuk meneruskan pemberian unit mereka dikehendaki untuk menandatangani perjanjian baru dengan CMI dalam tempoh tersebut. Tempoh masa yang diberi hanya lebih kurang 3 minggu. Jika tidak, unit mereka akan dijual kepada pemberi yang lain atau yang baru. Apa yang lebih mengecut dan mengecewakan, iaitu CMI ini telah menaikkan harga seunit sebanyak 20% dari harga asalnya. Di dalam kes ini, Ketua Menteri telah gagal melindungi kepentingan pemberi asal dan memungkiri janji kepada pemberi asal. Apakah Kerajaan Negeri Melaka di bawah pimpinan UMNO dan Barisan Nasional bertindak adil kepada pemberi asal? Mereka ini adalah mangsa projek terbengkalai. Apakah gunanya pimpinan Barisan Nasional seringkali menaung-naungkan rakyat diutamakan atau rakyat didahulukan jika mereka tidak mengambil tindakan selaras dengan rangan mereka ini? Di dalam kes ini, pemberi asal adalah mangsa dan ditindas lagi oleh tindakan Kerajaan Negeri Melaka, iaitu menggunakan peruntukan di bawah Kanun Tanah Negara untuk merampas tanah, menggunakan kenaikan harga. Mengapa Ketua Menteri enggan berjumpa dengan pemberi asal walaupun temu janji di pohon? Pemberi asal ini
mengetahui apakah justifikasi untuk menaikkan harga jual beli untuk unit mereka? Adakah kerajaan negeri ingin mengaut keuntungan di atas kesulitan mangsa-mangsa projek terbengkalai ini? Datuk Yang di-Pertua, di dalam kes ini, tiada seorang pemberi pernah menerima notis daripada pejabat tanah berkenaan tunggakan dan kegagalan pemaju asal menjelaskan cukai tanah tersebut. Oleh itu, jelas bahawa kanun tanah negara ini yang memperuntukkan kuasa kepada pihak pentadbir merampas tanah kerana gagal menjelaskan cukai tanah telah disalahgunakan dan perlu dikaji dan dipindah dengan segera. Satu lagi, akta tentang akta kesalahan pilihan raya. Datuk Yang di-Pertua, Tan Sri Yang di-Pertua, Datuk Yang di-Pertua, minta maaf. Satu lagi akta yang perlu dipindah segera adalah akta kesalahan pilihan raya. Masalah kini, jika seorang wakil rakyat adun atau ahli parlimen, jika mereka letak jawatan, mereka akan dilarang bertanding di kerusi asalnya atau mana-mana kawasan dalam tempoh masa 5 tahun. Tambahan, seorang wakil rakyat yang keluar dari parti asal di atas tiket di mana ahli tersebut bertanding, ahli tersebut terus tidak diwajibkan untuk mengosongkan kerusinya. Saya berpendapat akta ini perlu dipindah untuk mempertahankan hak pemilik dan integriti wakil rakyat. Jika kita sedia maklum, kami telah dipilih sebagai seorang ahli parlimen atau seorang adun dengan menjadi calon di atas tiket parti-parti tertentu. Jika kita keluar dari parti asal sebagai seorang yang bertanggungjawab dan menghormati pemilih kami, mandat ini perlu dipulang balik kepada mereka. Pada masa sekarang, ahli enggan letak jawatan kerana mereka dilarang bertanding dalam masa 5 tahun. Kalau akta ini dapat dipindah, boleh kita katakan bahawa di dalam dewan ini, ahli-ahli parlimen yang duduk di blok bebas itu adalah benar-benar ahli parlimen bebas yang memenangi kerusi dengan lambang sendiri. Kita mesti beri kehormatan kepada mereka seperti ahli-ahli yang lain. Datuk Yang di-Pertua, tentang perkhidmatan hospital swasta. Kawalan terhadap perkhidmatan dan pengurusan hospital swasta perlu dipertingkatkan oleh Kementerian Kesihatan atau oleh menteri-menteri yang berkaitan. Saya seringkali menerima aduan daripada orang ramai yang mengadu bahawa hospital swasta terlalu mengutamakan keuntungan dan kurang menitik beratkan pemberian perkhidmatan bermutu atau menyelamatkan nyawa atau menjalankan tanggungjawab sosial mereka. Aduan keluarga pesakit simati adalah bahawa perkhidmatan hospital swasta kurang beras kekasihan atau kemanusiaan. Saya ingin memberikan satu kes untuk menarik perhatian Kementerian Kesihatan dan Kementerian Kewangan. Seorang warga Filipina, Puan Geraldine, suaminya Gu Chonggi, seorang warga Malaysia. Hasil perkahwinan mereka dikurniakan seorang anak perempuan yang kini berumur 5 tahun. Pada bulan Disember 2007, Encik Gu telah dimasukkan ke ward di Hospital Pantai Melaka, sebuah hospital swasta. Borang kemasukan ward di hospital, iaitu admission form untuk menerima rawatan, telah ditandatangani oleh isterinya tanpa dimaklumkan oleh pihak hospital bahawa salah satu borang adalah borang jaminan, iaitu guarantee form. Encik Gu mempunyai kad perubatan medical card yang bernilai RM150,000 dan diterima oleh pihak hospital Pantai. Kesayangan Encik Gu telah meninggal dunia awal bulan Mac 2008 dan jumlah kos lawatan mencegah lebih kurang ringgit Malaysia RM144,427.79. Pencerin telah membayar deposit RM4,250 dan pihak insurans hanya menjelaskan RM50,000 sahaja untuk bil rawatan hospital tersebut. Pihak hospital Pantai menuntut bagi bil rawatan sebanyak RM90,177 dan sen 79
termasuk faedah 8% keseluruhannya dituntut oleh hospital ialah 120,000. Puan Jardine adalah seorang isteri asing dan tidak mempunyai permit kerja. Beliau perlu menjaga anak yang berumur 5 tahun. Mereka menetap di rumah ditinggalkan oleh suaminya. Kehidupan keluarga Puan Jardine bergantung kepada pemberian kawan serta saudara maranya. Masalahnya adalah pihak hospital pantai mengambil tindakan menuntut dari Puan Jardine bagi bil rawatan tersebut di mahkamah, dan perintah telah diberi oleh mahkamah. Pengawas mewakili hospital pantai telah menyerahkan notis untuk menguatkuasakan perintah mahkamah tersebut sehingga akan melolongkan rumah yang ditinggalkan oleh mendiam Cik Goh. Apakah akan terjadi kepada kehidupan Puan Jardine dan anak berumur 5 tahun ini? Mengapa pihak hospital pantai tidak mengambil tindakan? Mahkamah terharap pihak insurans yang telah menerima kad perubatan insurans tersebut ketika Encik Goh diterima masuk ke ward hospital untuk rawatan. Saya memohon Yang Berhormat Menteri Kesihatan dan Kementerian Kewangan untuk menyiasatkan kes ini dan mengambil tindakan yang sewajarnya, termasuk membantu Puan Jardine, seorang ibu tunggal dan janda. Datuk Yang di-Pertua. Minta laluan. Ya, sila. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua dan Ketua Melaka. Pandangan Kota Melaka berkenaan dengan kawalan MCO ini, khususnya insurans, syarikat-syarikat insurans yang sepatutnya memberi perkhidmatan untuk melindungi pesakit. Tetapi walaupun kita ada Private Healthcare Facilities Act yang mengawal hospital swasta, tetapi setakat ini tidak ada guideline untuk mengawal khususnya MCO ini. Sekian. Saya setuju yang Muhammad yang bangkit tentang ini, dan saya harap ini masuk dalam ucapan saya. Datuk Yang di-Pertua, saya juga ingin bangkit beberapa perkara yang di kawasan saya dan harap dapatkan satu jawapan atau satu penjelasan dari kementerian berkenaan, iaitu jalan raya pesisiran pantai Melaka. Projek ini telah lama diruruskan, tetapi peruntukan untuk pembinaan bahagian jalan dari Taman Melaka Raya ke Padang Temu sampai hari ini masih belum diberi kepada Kerajaan Negeri Melaka. Tanpa bahagian jalan raya ini dibina, kita tidak dapat menatasi kesesahan lalu lintas di kawasan Taman Melaka Raya dan juga tapak-tapak perancangan di sekitaran kawasan Pahlawan. Saya minta tahu perkembangan tentang peruntukan ini. Yang kedua, saya juga ingin tanya tentang peruntukan untuk projek mencegah banjir kilat di Bandaraya Melaka. Saya difahamkan sebahagian dari peruntukan masih belum sampai ke Kerajaan Negeri Melaka, dan akibatkan pembinaan projek mencegah banjir kilat ini tidak dapat disempurnakan. Masih ada sebahagian tidak dapat dimulakan kerana peruntukan masih belum sampai ke Kerajaan Negeri Melaka. Saya juga ingin tanya tentang projek di Sungai Udang Melaka, iaitu satu tapak pengurusan sisa pepaja yang sudah lama telah dilulus, tetapi sampai hari ini saya belum tahu tentang tahap pembinaan atau perkembangan tentang projek ini. Adakah ia akan dijalan seperti yang dijawab di Dewan Yang Mulia ini sebagai landfill, atau yang dikatakan oleh pihak kerajaan negeri akan ditukar kepada incinerator? Saya ingin tanya pihak kementerian, iaitu tentang spek-spek dan kawalan atas pembinaan jambatan-jambatan di Negeri Melaka. Memang seringkali jambatan dibina di Negeri Melaka menghadapi masalah. Saya ingin bagikan satu contoh, iaitu jambatan Tambak Bugis di Teromas Melaka. Tak lama ia mula digunakan, terpaksa ditutup 3 kali kerana keretakan
Nampaknya floating atau foundation pun sudah give way dengan izin Datuk Yang di-Pertua. Saya ingin minta pihak kementerian memberitahu Dewan Yang Mulia ini tentang siasatan yang telah dijalankan dan apakah finding atau keputusan siasatan itu, dan apakah tindakan selanjutnya untuk memperbaiki masalah ini. Tentu yang di-Pertua, yang akhir saya menalu-alukan usaha kerajaan menyediakan SME Revitalization Fund dengan dana 100 juta. Saya ingin tanya berapa jumlah peruntukan sudah sedia untuk reinvestment allowance. Adakah ia masih kekal atau berapa peruntukan disediakan untuk tahun depan? Dan adakah brand promotion grant juga boleh dipohon dan boleh dipertimbangkan, terutama untuk pemenang-pemenang National Mark of Malaysian Brand. Dan itu saya ucap terima kasih kepada Datuk Yang di-Pertua.